Okey, selamat datang kita kepada Borak F1 Podcast. So, ini adalah kita punya first episode. So, episod kali ni saya panggil pilot lah sebab sebenarnya kita tak ada fokus sangat kepada topik apa yang kita nak bincangkan. Selalunya saya punya target adalah lebih pada kita akan berbincangkan tentang isu semasa, mungkin kepada lebih pada post race lah, lebih pada post race. Sebab tu saya akan pilih hari Isnin malam sebab selalunya race akan dilangsungkan pada hari Ahad. So hari Isnin tu kata kita masih ingatlah bibit-bibit yang berlaku semasa race lah pada hari Ahad. So untuk awal ni sementara saya lanjut, kalau ada siapa-siapa yang nak dah jadi speaker boleh request kat bawah tu dengan ada ada tanda tangan tu untuk jadi speaker lah. Nanti kalau saya akan accept. So untuk awal ni saya akan bagi tahu sikit sebanyak tentang pengenalan tentang podcast kita, podcast lah secara general Borak F1. Borak F1 ni sebenarnya saya sendiri yang tubuhkan daripada Disember tahun lepas lah, 2021. Sebab saya sebenarnya antara peminat F1 yang masih awal sebenarnya. Saya tak kata saya yang lama lah. Ramai yang orang otak-otak yang F1, peminat F1. Tapi masalah saya adalah saya tak ada jumpa orang kata info yang dalam bahasa Melayu. Bukan sebab saya tak faham bahasa Inggeris, tapi saya nak ada satu info dalam bahasa Melayu tentang F1 lah. Dan selain itu saya juga nak cuba adakan satu platform yang kita boleh kumpulkan semua peminat-peminat F1 yang kat Malaysia ni dalam satu tempat, dekat dalam Facebook ke, dalam Twitter ke, website ke, atau even dalam YouTube lah. Sebab tu saya nak adakan Borak F1 ni lah. Selain tu saya ada tempat untuk saya berborak sebab F1 ni bukan semua orang minat F1. Dalam golongan kawan-kawan kita sendiri, susah kita nak cari F1. Tiba dalam satu kumpulan tu yang minat F1 tu sangat sikit lah. So kita kena cari kat tempat lain kat mana nak jumpa kawan-kawan F1 kita lah. So sebab tu saya cuba adakan platform ni. So untuk podcast ni sendiri, saya cuba untuk konsep dia lah. Konsep dia kalau boleh bukan saya ataupun moderator yang bercakap sajalah, host dan moderator lah. Sebab ada saya Tajul ataupun Hadi sendirilah untuk bercakap. Saya kalau boleh audience sendiri untuk request dan naik dan bercakap. Sebab saya punya konsep tak adalah lebih pada teknikal sangat. Saya lebih kepada pendapat. Contohnya kita tanya pendapat awak tentang latest kata prestasi Ferrari ke, lebih kurang pada macam tu. Tak ada salah, tak ada betul. Kita just memberikan pendapat lah, meluahkan pendapat kat sini. Okey, konsep. Dan kita akan beri peluang semua yang beri peluang kepada semua speaker untuk bercakap. So itulah konsep yang kita cuba sampaikan. Okey. Dan saya lebih pada fokus untuk ulasan, sebenarnya ulasan ataupun review race lah, post race ataupun latest news regarding F1. So kita terus kepada selanjutnya. Kita nak tanya untuk Hadi lah. Hadi. Ya saya. Hadi, aku nak tanya ni lah. Kau pun dah minat F1 lama kan? Dah lama lah. Betul. So boleh tak macam kau sendiri cerita, sebab Hadi ni kira orang peminat lama juga dalam F1. So kita nak tanya sikit lah Hadi. Hadi, macam mana kau mula-mula boleh start F1? Sebab aku dengar kau start F1 ni dah lama tau. Daripada 1998. So Betul. bagaimana mulanya bibit suka kat F1 ni? Cuba kau cerita sikit macam mana kau minat F1. Pertama sebab minatnya sebab ada nama Petronas dalam
F1 tu. Aha. Masa tu Petronas sponsor Team Sauber. Mhm. Time tu pun tengok kat TV tau. Live. Kat TV biasa. TV Time apa tu tu? tak ada Mega TV, tak ada Astro. TV apa tu? TV3, TV1, tak ingat. Tak ingat lah. Dalam Aha. TV3 tu atau TV1 tu. Dia Aha. tunjuk live kat Aha. TV. Mhm. So, memang layan lah. Okey. Layan. Sanggup pun. Tak tidur malam. Time tu sampai 8 saya baru umur 6 tahun je. 6 tahun dah ada minat main game lain macam. Ha. Lepas tu? Sebab pertama tu lah sponsor by Petronas lah. Rasa macam bangga gila Petronas to global. Kan tu Patriotic yang tinggi kan ni senang cakap. bagi lebih. Masa dulu bila logo Petronas, dia tulis Petronas, bawah dia tulis Malaysia. Aha. Oh, ya ke? Ingat je. Aha. Lepas tu time tu pula kat bilik pun saya tampal macam kalender pun kalender Petronas, Mhm. ada gambar F1. Time tu lah baru start berjinak sikit siapa driver ni sekian. Tahun 98 time tu Johnny Herbert Mhm. yang mandu Sauber. Aha. Lepas tu tahun 1999 pula, tahun tu pula ada Sepang. Oh tu lagi lah dia punya vibe gitu. Memang gila lah tu. Rasa excited menggila lah tengok harga tiket pun. Ui mahal tak mampu. Memang lah Ber- tahun tu baru form 1. Berapa agak-agak waktu tu? Harga tiket waktu tu? Tak ingat Saya tahun tu dalam 200 lah but actually 200 untuk zaman tu mahal loh. uh, sebab saya bapak lah, bapak saya tahu saya minat sangat F1 tu, ada bawa saya pergi Sepang Tuesday. So dapat sokongan daripada keluarga lah Yes. Okey. Pada tu pun kecil lagi. Orang lain semua tengok bola, badminton, aku suka tengok F1 lagi. Itulah memang peminat F1 ni aku perasan dia tak ada macam bola, macam badminton dia secara menyeluruh. Ni macam tiba-tiba ada yang terkecuali kat situ minat. Tapi selalunya peminat F1 tak semesti jadi minat F1 saja, dia ada minat benda-benda lain juga. Tapi kalau orang lain Yes. tak untuk minat F1 tu susah lah. Okey, So kalau start dari situ lah saya start minat F1. Sampai sekarang saya masih lagi follow masih follow dia punya drama. dia punya drama semua. Kan itu macam bila start, bila yang mula-mula macam betul-betul into dalam F1. Uh, Hmm. Bila kau rasa start yang betul-betul kau baca news ataupun kau tengok every race, bila yang kau rasa kau start apa? Tengok F1 ni? Start time tu mungkin dalam form 3 lah, tahun 2000 berapa saya tak ingat. Time tu dah pandai sikit lah baca bahasa Inggeris. Sebelum itu tengok je. Yalah budak kan. Sebab memang apa info untuk F1 ni dekat Malaysia ni kalau kita tengok dulu pun satu memang daripada F1 sendiri memang apa daripada English memang banyak tapi bahasa Melayu susah. Kalau ulasan daripada berita pun adalah satu ada itu pun macam kalau ada race yang dimenangkan baru boleh apa kalau ada satu slot je dalam satu paper tu itu je lah dia berceritakan tentang F1 lah. Uh, uh. Dulu time nak tengok apa berita pasal F1 dalam bahasa Melayu surat khabar je lah. Berita punya pertama surat khabar. Surat khabar ada saya ingat surat khabar apa dia bagi katalog. Dia macam katalog Wash. pasal profile driver lah bahasa Melayu. Oh iya ke? Time tu tahun 2001 ke 2002. Tapi masalah dah hilang lah benda tu. Dia dah simpan. Tapi kalau simpan tu memang berharga lah Sekarang yang betul-betul yang ikut F1 ni tahun 2004 ke 2005 macam tu lah tahun yang start Alonso dengan Schumacher. Oh, okey. Uh, okey. Uh, Macam tu lah kau mula berminat dengan F1. Okey, aku sendiri ni aku cerita pasal aku sendiri lah. Aku seriously aku kira Okay. aku peminat baru dalam F1 ni. Aku tak adalah bermula betul-betul daripada Drive to Survive. Aku mungkin 1-2 tahun sebelum tu. Tapi sebenarnya aku start dengan aku bermain game F1. Aku ni adalah main game-game F1 apa racing yang arcade kan. Arcade ni macam Need for Speed lah, bukan simulation. Tapi lebih pada arcade lah kan. Tapi ada satu kawan aku ni, dia suka cucuk aku untuk main game F1 ni. Aku tak tahu kenapa dia nak cucuk aku. Aku rasa dia memang nak cari kawan untuk main dengan dia lah. So dia cucuk aku main. Betul aku tak apalah. Aku pun main dengan dia lah, main dengan game dengan dia F1. Lepas tu time tu aku taklah apa macam into it sangat. Aku just okay kita belajar sebab dia
apa, macam kalau orang yang tak faham dia akan rasa macam alah pusing-pusing track je. Macam tu lah, sebab kita tak tahu apa dia punya drama, apa dia punya cerita di sebalik tu, apa dia punya war dia kan. So aku macam okay, tak apa, race pusing-pusing macam tu, ikut follow je. Tapi dia selalu macam cerita, "Weh, hari ni siapa menang? Hari ni ada race ni, hari ni ada race ni." Lepas tu aku pun lepas tu baru aku terus minat. Aku macam okay, tak apa, aku follow je dia. Lepas tu sampai Drive to Survive tu ada. Dia pun pancing aku, jom lah tengok sama Drive to Survive, jom tengok Netflix kan, dia pasal Netflix, aku pun tengok sekali lah. And then baru aku macam okay, aku dah dapat bukaan macam Drive to Survive, apa drama dia, apa dia punya news dia, itulah. So kat situ aku mula baca dan aku tengok post perlumbaan-perlumbaan yang sebelum ni. Dan biasanya kalau aku punya personally lah, kalau aku nak start minat sesuatu, aku akan pilih satu team ke satu pasukan ke. Contoh aku macam masa aku mula nak minat bola, aku pilih je mana-mana team. Tapi masa F1 ni aku cuba pilih macam kau lah. Aku mungkin sebab patriotik aku cuba minati Mercedes, sebab waktu tu Mercedes kan. Aku bila patriotik, Ya. aku mulakan daripada situ. Tak adalah aku betul-betul minat Merc, tapi aku mulakan daripada situ. Aku baca dia satu cerita pasal Mercedes, cerita pasal Petronas, aku baca-baca news. Betul, baru aku start baca lah. Tapi masalah yang aku hadapi adalah bukanlah aku ada masalah hadapi, tapi sebenarnya aku memang minat menulis. Dan aku just suka minat menulis bahasa Melayu. Just tak ada, aku tengok kenapa memang tak ada info dalam bahasa Melayu tentang F1 ni. Kurang lah, bukan tak ada, kurang. Ada tu ada, tapi kurang. Antara yang aku tengok ada yang buat liputan tentang F1 ni dalam bahasa Melayu, dekat website, dekat Facebook page Two Wheels. Two Wheels, tapi Two Wheels dia fokus pada motor kan, MotoGP, motor lah, motor racing basically. Tapi dia ada ulas-ulas cerita F1. Tapi yang betul-betul pasal F1 dalam bahasa Melayu ni memang tak ada. So kat situ aku mula betul-betul go into lah. Macam tu lah. Aku sebenarnya baca untuk aku je. Sekejap, suara kau macam betul-betul ke di tengah aku yang betul-betul? Aku tak tahu juga. Orang lain kalau ada betul-betul cuba komen ke kat Borak Sembang F1 tu, ada text channel lah. So kat situ, aku kat situlah cerita aku daripada aku mula minat, mula start bibit-bibit meminati F1 tu lah. Okay. Tak apa, boleh so benda ni Sebab tu aku sangat kena belajar. sebab tu aku sangat Belajar hormati. pada sejarah. Sebab tu aku sangat menghormati kepada peminat-peminat old timer macam kau kan. Sebab aku buat benda ni bukan untuk aku bagi tahu orang ilmu, tapi sebenarnya aku nak ilmu tu. Aku nak dengar pada orang punya pendapat. Aku nak dengar orang punya dia punya apa kata, kalau ada orang tahu pasal teknikal. So aku nak tahu benda tu. Aku macam nak cari ilmu. Setengah podcast kan macam bagi tahu kan. Ada podcast yang macam kat YouTube ada juga yang bagi tahu syarah tu kan. Dia bagi tahu ilmu yang dia ada. Sebab aku ni bukan dalam bidang yang engineer ke. Aku bukan dalam bidang tu. Aku dalam bidang kesihatan. So aku tak ada basic sangat pasal racing. Bukan racing lah, maksudnya dalam bentuk engineering kan. So sebenarnya aku buat podcast ni aku lebih suka nak berbincang. Kalau ada soalan aku akan tanya soalan. Pendapat orang, apa yang dia orang rasa, macam tu lah. Okay. Tapi kawan kau tu ajak main game F1 tu agak rare tau. Ah, tu, Memang rare. Biasa kawan-kawan ajak Gran Turismo, ah, ah, Forza. itulah dia ajak main F1. Sebab biasanya orang nak kereta yang real road car yang main game. Betul. Biasa orang nak main road car, bukannya track car ni. Mm, mm, mm. Track circuit. Betul, betul, betul. Macam track road car macam tu lah. Skyline, Mm, mm, Supra, tu orang minat. mm, mm. Tapi kawan kau ajak main F1 ni betul-betul rare tau. Itulah. Cuma dia memang tak tahu, aku rasa dia memang minat F1 juga, tapi dia minat untuk dia je, tapi aku tak tahu kenapa waktu tu memang dia ajak aku main. Okey, okey Adi, kau sendirilah. Kau minat Okay, sekejap. okey. Ni, suara kau tadi ada antara dua speaker. Oh, kau punya tadi mic kau macam jauh. Okey, sekarang okey. Sekarang okay. Okey, Adi, kau Cakap dulu Cosmo, bahagian sukan ada masukkan berita pasal F1. Cosmo ah ah. Okey. Okey, siapa-siapa yang kat bawah ni? Nick ke, Haizim ke, Afif ke, Azwan ke, Espade ke, Haizam, request lah untuk jadi
speaker. So kita bolehlah accept dan dengar juga korang punya pendapat. Aku boleh tanya juga korang kenapa minat F1. Mungkin cerita korang lain daripada aku. Mungkin cerita korang macam Hadi juga ataupun lain daripada Hadi. Aku nak tahu juga. Aku nak tahu macam mana orang boleh minat F1 ni. Macam bola sebab memang tayangan dah selalu. Takkan orang selalu-selalu tayang kau tiba-tiba tak suka kan. Mesti boleh ada suka kan tengok orang punya aksi semua. Tapi F1 ni korang dapat liputan kat TV pun jarang tunjuk. Tapi macam mana korang boleh tiba-tiba minat F1? Macam tu lah. Aku nak tahu juga sebenarnya. Kalau boleh, kalau orang nak type boleh dekat Borak F1 Sembang ni. Kalau boleh aku sebenarnya ajak korang untuk request untuk jadi speaker lah. So boleh naik atas, lepas tu kita boleh boleh dengar lah apa. Borak. Borak-borak. Aku rasa aku tak ada macam strict sangat. Boleh cakap kau aku, saya kau semua tak kisah pun. Okey, tak apa Adi. Okey, kalau sementara kita tunggu orang request tu aku nak tanya kau lah. Kau sendiri personally, kau minat tim apa sebenarnya kau minat? Untuk tahun bila tu? Tahu bila Okey, cerita je kau mula-mula kau minat apa, tukar apa, tak kisah pun. Bagi aku dalam F1 lalang tu benda biasa. Okay, Ha. kalau macam start dari kecil tu, semula aku start minat dengan F1, of course lah, Sauber lah, sebab dia Petronas. Dia bawa nama Petronas tu. Sampai satu tahap mana ya, sampai dia ke Mercedes. Mercedes dari juara 2 kali, aku rasa dah okay lah pun cukup lah ni, sokong Mercedes, asyik menang ni, muak lah. Kalau menang sangat muak juga Dominate Ya, sangat yeah. Dominate sangat. Mhm. Lepas tu saya pilih lah tim. Sebab sebenarnya saya suka tim-tim underdog ni. Aha. Underdog macam tim-tim bawah kan. Macam Ha. Renault dulu, Mhm. Lotus. Time tu Lotus Renault. Betul. Underdog tapi Ha. dapat tak menang. Mhm. Sebab ada Kimi. Woi. Mhm. Tu best tu. Okey. Kimi boleh menang kat Australia. Okey. Ah, Okey tu macam tu. tahun bila aku tak ingat. So berlompat-lompat tim ikut tim waktu tu kan. Kalau menang sangat pun tak sokong juga kan. Ha. Okey kalau macam aku sendiri macam aku cakap tadi lah aku sebenarnya aku tak ada minat F1 tu dalam bentuk tim satu-satu tim tu lah. Macam aku cakap aku pergi ke Merc tu sebab satu aku punya rasa patriotisme aku lah. Tu satu. Petronas lah sebenarnya. Kalau Petronas lompat lain pun aku rasa aku akan follow Petronas lah macam tu lah. Tapi sebab tu aku mula baca Mercedes lah. Tapi sebenarnya aku minat F1 tu lebih pada dia punya cerita lah di sebalik tu, strategi yang setiap tim pakai. Even kalau macam sekarang ni kita baca pasal Haas pun aku baca sikit-sikit. William tu aku baca apa yang dia perlu buat, kontrak dia kan. Yang itu aku nak tahu apa betul ending pertukaran apa FIA punya kira dia punya regulation, apa dia orang punya teknologi. Yang itu aku sebenarnya aku nak Okay, tahu. sekejap. Aku nak sambung balik. Nak sambung lagi. Ah, Tahun lepas aku minat Paturi. Sebab ada tu Yuki Tsunoda. oh sebab ada Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda yelah Yuki Tsunoda pun okey boleh tahan juga bagi aku lah. Tapi saya perform dia sendiri pula. Dia menang kan dekat Monza. Mm-mm. Monza ke? Monza Daniel Ricciardo. Mm-mm. Dia 2 season sebelum ni, tahun 2020. Dia menang kan? Dia Mm-mm. si menang. Mm-mm. Itulah cerita Uh, Tahun ni aku minat Aston Martin lah. Sebab dia punya colour. Colour body, colour baju dia cantik. betul lah sebab aku pun suka sebenarnya aku suka warna green dia tu. Green dia aku rasa macam green yang smart lah bukan green yang macam meh gitu. Aku rasa macam ni kemas lah. Green dia tu kemas lah. Ha. Green dia macam tim Tony Fernandez ni dulu. Ha. Kalau kau pasal Caterham. Caterham, apa dia? Lotus, apa lah? Tim Lotus nama dia. Oh Team Lotus. Tim Okey. Lotus. Lepas tu dia tukar Caterham. Mhm. Caterham macam mana sebab aku tak tahu. Okey. Hijau dia memang unik. Hijau dia cantik. Dia Green British yang panggil dia. Okey. Selamat datang Afif. Afif, ada tak kat sana? Hello, Afif? Ada. Okey Afif. Ada. Panggil Afif je Afif. Boleh. Okey Afif. Ni lah kita sebab ni kau baru masuk kan. So aku nak tanya kita balik kepada soalan yang awal balik semula lah Afif. Aku nak tahu lah macam mana kau mula-mula minat F1?
F1 mula-mula minat tu mula-mula baca masa tu lah, baca surat khabar. Surat khabar kan ada kadang-kadang dia masukkan berita F1 kan. Betul? Sekali dia masuk dalam MotoGP. Mhm. Jadi tahun yang sama tu minat dua-dua, F1 dan MotoGP. Mhm. Cuma masa tu baca surat khabar je kan. Tak ada tengok berita online kan. Mhm. Kita baca pun tengok nama Petronas masa tahun 2014 tu. Mhm. Kan mesti Mercedes tu kan, dia sponsor dari Petronas, rasa macam bangga juga ah. Betul? Nama Petronas brand Malaysia. Mhm. Masa tu yang aku minat mula-mula dulu Hamilton tau. Nah, Lepas tu tukar Rosberg. oh, Masa tu ya 2015 memang hangat juga ah battle dia orang. Ingat tak GP USA tu tahun 2015 tu? kena tanya Hadi kalau 2015. Dia ingat tak? Okay, teruskan je. GP USA 2015 tu memang boleh kata memang tu lah, memang hit gila masa tu. Masa turn 1 tu dia orang collide, dia macam bertembung dekat first corner. Mhm. Rosberg dia macam force wide lah. Mhm. Hamilton dia overtake, Mhm. dia macam dia tak bagi ruang Rosberg lah. Aha. Dia tak bagi ruang untuk Rosberg. Habis race dia, sebelum dia orang naik dekat tempat podium kan, Mhm. kan Hamilton bagi topi tu kan dekat Rosberg. Ah. Rosberg pergi balik dekat Hamilton balik. Oh, yang pasal kes baling tu kan, baling topi kan. Aku ada dengar juga Itu. tu. Cuma aku belum sempat dah tengok race tu. Race lama ni. Banyak sangat race kan, aku tak sempat dah tengok. Tapi orang kata ikonik juga yang masa Rosberg Kalau dengan Hamilton. 2015 tu time tu wet circuit. Jalan dia orang tengah rival lah. Time tu Mercedes Oh, memang dominan gila. Dominan gila je. Tu orang tak ada lawan tak ada lawan. Memang lawan dia. Yang lawan teammate je. So teammate rivalry lah kan. Maksud Teammate rivalry je. Rosberg dengan Hamilton kan. Nak harapkan Ferrari tak boleh catch up. Dia ada pace je. Tapi tak lama. Sekejap je. oh Memang zaman era macam Mercedes time tu lah. okay Teruskan. ibu sambung lah sambung. Okay, so waktu tu agak-agak tahun berapa tu yang kau start minat tu, Afif? Yang paling memang boleh dikatakan mendalam 2016 lah. 2016 Masa lah. tu pun battle Hamilton dan Rosberg pun hit gila. Sampai dekat GP Catalunya, diorang tu collide dia crash habis. So Marah gila Hamilton, balik steering dia. marah marah Okay. marah betul lah Afif menceritakan dia punya apa Time starting tu point, starting diorang point lah. berlagak. Tak sebab aku minat Rosberg tau masa tu. Masa tu bila Rosberg dah overtake Hamilton. Hamilton dia macam force Rosberg pergi dekat rumput kan. Kan sebelah dia uh, kan dia jalan straight sebelah dia ada rumput kan. Hamilton force dia pergi dekat rumput tu. Dan lepas tu dia collide lah. Dia bertemu. Dia crash terus. Kita pun Okey, okey. tentu lah. Okey, soalan selanjutnya. Afif, sekarang ni kau minat tim apa? Sekarang ni. Afif? Hello, Afif? Sekejap tak apa dengar. Okey, Afif, sekarang ni untuk musim ni ke atau musim lepas lah, latest. Kau minat tim apa sebenarnya? Sekarang ni boleh dikatakan Red Bull lah. Red Bull pun dah makin improve. Ha. Dan juga sebenarnya ada jugalah beberapa team yang aku memang minat tapi tak adalah minat sangat. Macam team orang orang kata dia macam boleh lah Alfa Romeo. Alfa Romeo pun ada Bottas dengan Zhou pun dah okey lah. Kereta dia orang pun dah improve. Lagi satu aku dah tambah Ferrari. Tahun ni aku mula start sokong Ferrari. Tengok macam dia punya style World Champion tahun ni macam tak apa nak pastilah. Sebab awal lagi nak ramal siapa World Champion kan. Betul. Jadi yang World Champion ni
Aku rasa battle antara Red Bull dan Ferrari lah. Hmm. Hmm. Untuk Ya, memang kita dah Boleh nampak lah tu. untuk sekarang ni memang nampak tu lah Ferrari dengan Red Bull adalah battle untuk this season lah. Okay, Sebab memang okay, aku baca sikit komen kat sini. Espade, dia kata aku pun macam kau bro, mulakan minat dengan satu tim dulu. Aku cuba sokong satu tim yang pertengahan sebab bila dia orang dah dapat point aku akan rasa happy. Okay, kalau tim yang selalu menang bagi aku macam biasa, tim yang aku sokong dulu Eros dengan Renault. Uish, lama ni. Sekarang aku follow McLaren. Ui, jarang dengar ada orang, bukan jarang lah sebenarnya McLaren selalunya peminat-peminat lama minat McLaren. Kalau yang baru-baru ni tak, aku rasa tak ramai yang minat McLaren lah. Ari Ahmad nak belum join. pasti arah. Ari Ahmad nak join tapi mata dah ngantuk. Tak apa bang. Minta maaf lah pukul 11 kita baru mula. Esprit lagi dramatik yang US race dulu dia orang boycott race US. 3 tim tak silap yang race. Tahun bila? Oh yang tu ada 3 tim yang yang race kan. 3 tim Itu yang race. tayar Michelin skandal tahun 2005 Oh, USA. okay, Aizim pun dah jawab. Dia kata tahun 2005. Yes. Okay, selamat datang Ari Ahmad. Aku dah tu Tompel, Terus, Faiz. Tadi pun ada Bobo tapi dia dah keluar balik. Tak apa, selamat datang. Kita dah mulakan lah. Okay, sebelum tu, okay, aku rasa kita dah cerita pasal sikit-sikit pasal kita punya minat. Minat tim apa. Aku rasa kita cerita-cerita sikit pasal last race lah. Cerita pasal Kanada, boleh? Kita cerita pasal Kanada. Kanada. Ke korang dah tak ingat dah pasal Kanada? Afif dengan Hadi. Boleh. Boleh, okey, Kanada aku rasa bagi aku ni pendapat aku lah. Kanada yang lepas antara aku rasa race yang menarik untuk season ni. Especially so aku peminat Mercedes lah. Peminat Mercedes. Okey, tak apa. Sebelum tu aku selamat datang kepada Ku Haizim. Okey. Ya. Selamat datang. Ya, terima kasih. Okey, aku sambung aku punya cakap tadi, aku punya ni. Aku rasa antara race yang aku rasa yang menarik untuk season ni lah. Especially untuk aku peminat Mercedes, aku nampak ada improvement yang baik lah. Walaupun masa free practice si Lewis ni kata dia kata undrivable kan. Car dia memang tak boleh nak drive tapi masa race dia kata dia boleh drive lah. So aku tanya Hadi dulu lah. Hadi, uh, Ya. uh, dekat Canada hari tu, apa pendapat Mhm. kau? Pendapat kau tentang race tu sendiri. Pendapat kau tentang race tu sendiri. Secara general sikit je. Race ke praktis? Boleh pasal practice, pasal qualifying race tapi event yang lepas ni lah kat Canada. Yang pasal praktis tu, diorang Mercedes dia gunakan dua setup yang berbeza. Mhm. Untuk Josh dengan Lewis, setup tu memang berbeza. Mhm. Lepas tu Hamilton complain undrivable car. Mhm. Kalau tengok balik replay lah dia akan cakap gitu. Tapi masa qualify perform. Actually kau perform jugalah. P berapa P tak ingat lah P berapa. Pasal baru lepas. Tak apa tapi macam tu lah kan. Tapi nampak lah dia Mercedes tu improvement kat situ. Mhm. Dia dapat improvement tu sebab dapat kelulusan daripada FIA. Mhm. Yang sebab FIA ada ubah sikit peraturan. Betul. Peraturan maknanya dia boleh tambah floor, second floor Mhm. dekat jentera dia. Mhm. So team lain untuk semua team lah, tapi Mercedes saja yang boleh apply part tu dulu tau. Ah, FIA announce kan hari Khamis. betul. Hari Jumaat tu Mercedes dah yang pasang Mhm. second floor dekat demi jentera. Mhm. So macam kau rasa pelik tak? Itulah. Banyak team semua pelik lah, curiga tau. Macam mana Mercedes boleh siapkan benda tu? Itulah. Hari Jumaat tu dah pasang dah tulis. Itulah. Yang itulah pasal yang FIA yang dia bagi satu regulation baru tu, aku pun macam Yeah. mula-mula aku baca macam benda ni akan memberi kelebihan lah kepada Red Bull sebenarnya. Sebab dia rasa macam dia tak ada masalah dengan dia punya apa nama proposing dan kat situ regulation dia kata mesti apa dia punya grade of proposing tu tak boleh melebihi beberapa. Lepas tu kalau melebihi sesuatu tahap tu dia kena increase the weight the height of the
car. So aku rasa macam oh ini memang Red Bull memang kelebihan lah, tapi bila aku macam kenapa macam Christian Horner macam ni, sebab mungkin aku tak faham apa yang dia cuba sampaikan lah. Tapi kalau ada yang korang faham mungkin boleh jelaskan lebih detail. Mungkin ada, macam Adi kata mungkin ada second floor, mungkin aku kena baca lebih detail lah. Tu, tapi aku tengok macam Horner macam kenapa dia macam tak berapa puas hati dengan new regulation tu. Tapi itulah aku nampak improvement yang baik lah dekat Mercedes. Itulah. Okey, tak apa. Afif, kau rasa pasal Canada GP yang lepas, apa kau rasa tentang weekend tu lah? Sikit-sikit lah, best ke, tak best ke, biasa je ke, bosan ke? Afif? Afif ada kat situ tak? Okey, tak apa. Kalau Afif tak ada, aku bagi kepada ku Haizim. Ku Haizim, selamat datang. Kau nak bagi apa ni? Haizim ke, ku ke? Haizim? Hello? Haizim pun dah tak ada lah. Hello Haizim? Haizim ada tak? Hadi, kau dengar suara aku kan? Takut aku cakap seorang-seorang. Aku dengar. Okay, Haizim. Haizim tak jawab. Afif ada ke kat situ? Haizim ke? Afif ke? Tak ada Okey lah. Tak apalah. Nanti kalau dia orang datang balik, kita akan tanya balik. Aku pun nak tanya Haizim pasal soalan yang patah balik. Haizim? Terdengar suara lah Haizim? Ada masalah mic ke? Ataupun boleh check kat atas tu bagi tahu masalah apa? Oh, Afiq kata mic buka tapi macam tak dengar. Mic, mic buka tapi macam tak dengar. Tak dengar aku cakap ke suara dia tak dengar? Oh, Haizim pun ada masalah mic, so Afif pun ada masalah. Tak apa, cuba settlekan dulu, tak apa. Sementara tu kita sambunglah dulu. Okey. Ataupun cuba keluar balik, masuk balik kot. Betul. Nanti kita invite balik, tak ada masalah. Keluar balik, lepas tu kita masuk speaker balik. Yang kat bawah-bawah ni ada El Nico, Azwan, Espade, Tompel, Ariamat, Terrace, Faiz, Syakik dan Ku Haizim ni. Kalau nak jadi speaker boleh saja. Nanti kita invite balik masuk atas. Okey, Ku Haizim, hello. Testing. Ada tak? Hello. Hello, hi. Haizim nak panggil apa? Ku ke panggil Haizim ke? Zim ke? Jim ke? Panggil apa ni? Nak panggil apa? Haizim. Okay, Haizim. Okay, Ya. Haizim. Okay, sebab kau baru masuk, aku still nak tanya soalan yang pertama yang aku tanya pada yang Ya, memang saya tanya soalan pertama. Betul. Aku nak kau ceritakan macam mana mula-mula kau start minat F1 ni. Sebab bagi aku peminat F1 ni bukannya macam kita tengok-tengok tiba-tiba, mungkinlah ada je orang tengok TV tiba-tiba minat kan. Tapi mungkin cerita kau lain ataupun sama je. Cuba kau cerita sikit pasal kau punya minat. Oh, macam ni. Ni lama lah. Pada tahun 2005 atau 2006. Okay. Dulu arwah abah beli baju F1. Baju apa tu? Baju BMW Williams dan Renan. Lepas tu tahun 2006 saya lain F1 lah. Saya tak ingat. Cuma saya ingat masa lumba final lah. Alonso menang juara dunia 2006. Masa kalahkan Schumacher. Hello? Ya, saya dengar. Teruskan. Pasal Haizim, teruskan Haizim. Okay, cuma 2008 tu ini yang lupakan. Masa Brazil final lumba lah. Masa tu menang world champion. Rupanya Lewis menang. Aduh. Okay. Itu the moment is deadlock. Sama macam tahun lepas lah. Tapi lain sikit. Dia lain sikit kan? Pasal Latifi crash. Lepas tu lepas apa dah cakap, masa final lap, rupanya Max tu dah potong race. Aduh. Ingat momen saya tak boleh lupakan. Ingatkan Lewis menang jadi 8 kali, boleh pecah rekod Schumacher. Tapi Max tu dah jadi juara. Saya F1 21 paling best. Tapi boleh dilupakan. Sebab kenapa? Sebab ada anak dia, anak mereka Mick. Sehari lepas tu Alonso kembali ke F1. Itulah. So itulah kau mula. Tam tu tajuk The Flash gila time tu.
Jangan Percaya. jangan ungkit cerita lama Okey, itulah Azim start kau mula minat tu 2006 Lama 2006 2005 atau 2006 lah, tak silap Lebih saya. kurang, lebih kurang macam tu Okey, tadi Hmm. Azim ada cakap pasal Latifi Aku selalu ada orang cakap Latifi crash ni macam satu curse kepada Mercedes. Kalau kau tengok Latifi accident ke DNF ke crash ke, mesti Mercedes terutama Lewis akan ada problem. Waktu tu season lepas punya orang kata apa? Sumpahan. Itu cuma joke saja, tapi jangan berserius Ya betul, aku bukan joke dia. Tak ada. Sampai Itu bos cuma dia joke. balik mic headphone tu tak percaya. Tu dia tutup baling ni tutup baling Ha. speaker. Okey. Okey Azim. So basically kalau daripada aku yang aku faham ni, kau minat Mercedes lah kan? Betul tak? Ke salah? Haizim. Kerana Petronas. Kerana Petronas. Betul. Ramai juga So Hadi kerana Petronas, aku kerana Petronas, Afi pun kerana Petronas, Haizim pun Petronas. So banyaknya kerana Petronas lah. Sebenarnya Petronas ni yang kira memancing kita untuk minat dia orang lah Okey. Okey, tadi aku dah tanya Afi, aku tanya Hadi pasal Canada GP. Canada GP baru minggu lepas kan? Bukan minggu lepas, minggu satu lagi. Apa kau punya pendapat tentang weekend tu? Pasal Canada GP. Kau suka ke, tak suka ke, atau macam mana? Haizim, aku tanya Haizim. Abang Haizim. Haizim, ada kat situ ke? Hello, dengar tak? Baru dengar. Sekarang ni baru dengar. Okey. Saya macam 50-50. Okey. 50. Sepatutnya Alonso jadi juara, pemenang mandu. Sebab kan dia sebagai last man standing F1. Legend lah. Okey. Lepas tu, yang tak sukanya apa tu? Tak suka Asim Max ni kan. Asim Max jadi nombor 1 je. Okey. Tapi tak apalah, yang penting Lewis dah dapat tempat 3. So Sebab tu ni kalau nombor 1 kau sesuai. Okey. Ni aku mungkin itu tadi Haizim cakap pasal Canada lah. Ada orang suka, ada tak suka. Macam aku personally, aku rasa aku suka saja kan. Pasal Canada GP, aku even cakap Ada orang tak tengok. Ada orang tak tengok. Itulah. Tapi baca aku sendiri, aku cakap one of the best untuk sekarang, season untuk sementara ni lah. Aku mungkin ke depan ada lagi yang lebih best. Okey, pasal Canada GP, tapi Canada GP ni aku nak tanya siapa Aku tanya Adi juga Adi, aku nak tanya pasal Carlos Sainz Carlos Sainz ni aku ada baca-baca sebab Carlos Sainz aku rasa macam dia boleh menang tau kat Canada GP hari tu. Cuma sebab selama berapa lap terakhir, aku rasa 10 ke 20 track terakhir, memang dia follow rapat dekat Max Verstappen kan. Dan aku tengok dia punya distance antara Max dengan Carlos Sainz tu pun Carlos Sainz memang rapat. Cuma masalahnya adalah Carlos Sainz masa exit daripada turn tu, dia tak dapat nak catch up Max. Kau rasa boleh Carlos memang boleh overtake Max ke, atau memang dia tak boleh? Memang dia tak boleh nak overtake Max. Kau rasa macam mana? Sainz dia actually dia ada pressure juga tu. Sebab dia sebelum race pun dia banyak crash, banyak kesilapan daripada dia. So pressure dia tinggi tau. So bila orang nak harapkan dia menang, dia bukan dia nak push, dia lebih pada hati-hati. Dia tak berani nak push sebenarnya. Sebab tu dia follow belakang Max tu. Walaupun dia ada opportunity untuk potong, tapi dia lebih pada berhati-hati. Faham? Ya. Sebab sebelum ni track dia banyak juga crash sebelum ni. Betul. Dia banyak ada bad luck lah untuk early races. Hari tu dia crash lah. So dia pressure gila. Mungkin Ferrari akan push dia, kenapa baca ni. Yelah, standard lah. Betul. Kau drive untuk team Ferrari, team high profile ni untuk F1. Tapi kau tak perform, mesti kena ni. Sebab kalau nak compare dengan dia punya teammate Charles Leclerc tu, dia okey je. Tapi masalah Charles Leclerc pula, masalah engine lah. Okey. Afif. So ada bagi pendapat dia. Afif, kau rasa macam mana?
adakah sebenarnya Carlos Sainz boleh overtake Max ke tak boleh? Sebab dia dah dapat sebenarnya memang dah dapat dah. Cuma masa exit terutama masa hairpin tu memang dia selalu lambat pick up untuk dapatkan. Tapi dia ada banyak lap tau untuk follow tau. Tapi dia tak dapat overtake. Kau rasa sebenarnya dia boleh overtake ke tak boleh? Kau rasa je lah, tak kisah pun. Kau rasa macam mana? Afif? Hello, Afif? Tak dengar lah. Tu dia boleh sebenarnya. Dia Okay, buat apa ni? okay, dah Tak dengar eh? dah dengar. Kalau dia catch up, boleh lah. Dia potong Max tu. Mhm. Tapi dia lambat pick up dekat corner. Jadi tu lah. Dia macam makin lama macam makin menjauh sikit lah. Okay, Tu lah. itulah Okay. Okay, Haizim, aku tanya Haizim lah, soalan yang sama. Ya. Kau rasa macam mana? Sebab kalau kita tengokkan, sebenarnya kalau ikutkan Carlos Sainz ni, dia ada lebih fresh tire tau. Aku rasa masa lap ke-40 yang dia 49 kot. Dia tukar tire hard, medium. Medium ke hard Hard kan? Dia tukar hard ke medium. Aku tak ingat lah. Aku rasa dia tukar kepada hard. Lepas tu tire dia lebih fresh. So kau rasa kalau lah, sebab aku pun ada baca yang dia kata kalau kalau waktu tu Carlos tukar medium macam mana? Boleh tak dia overtake? Ataupun kau rasa macam mana? Kalau tukar pun tak boleh overtake ataupun tak boleh overtake, ataupun macam mana? Kau rasa macam mana? Kena overtake lah. Kalau tak boleh pakai soft dryer. Soft dryer okey. Tapi tu kan ada baru lap 49, dia total 70 lap. Tapi kalau soft nanti kena tukar lagi. Kena masuk pit balik. So kalau Takut bocor pula. Pancit pula. pancit pula lah Okey, tak apalah. Itu sikit antara yang aku suka lah tengok kat Canada tu. Dia punya fighting lah. Sebab kalau tak yang sebelum tu tengok Max menang tanpa fight pun. Bukan aku tak suka Max. Aku okey je Max. Aku rasa pun dia akan boleh jadi. Aku sekarang ni kata 75% boleh memang Max boleh jadi juara pun season ni. Cuma aku nakkan fighting tu. Fighting ada overtake, ada fighting. So aku akan cuba tanya mana-mana yang boleh menghasilkan overtake yang cantik macam tu lah. Okay, aku baca komen Ada komen Baca kat Ace. Dari Ace Canada hari tu aku terlepas dia tertidur. Ace pergi Alonso masa tu not. Tahun tu 2005, 2006. Bobo aku dah dulu Ferrari. Yes. F1 dengan Ferrari memang tak lari. Peminat dia mesti ada. Naikkan nama F1 ni Ferrari. Ari Ahmad HR semua sebab Petronas. Ya betul. Semua sebab Petronas. Ya, salah satunya Petronas lah. Salah satunya. Mesti ada sebab Petronas je. Ari, okay, aku sebab driver padu bukan sebab dulu. Okay, ni tak tahu aku ingat siapa. Azwan kata Petronas jalan megah yang paling kukuh di antara bangsa. Betul. Ace McLaren aku follow sebab Ricardo dah masuk McLaren. Dia good driver, tak agresif macam Max. Aku rasa Ricardo dia agresif. Dia specialist dia late braking. Betul. Tapi sebab kereta yang tak kena dengan dia tak boleh lah nak perform. Betul. Tapi tu kata dia. Tapi tu lah. Dia kata dia tak boleh nak handle gentle McLaren tu. Tapi Lando Norris tak ada masalah pun. Dia dah macam sama Lewis dengan George dengan Ricardo dengan Lando. Aku tak faham. Kadang junior driver lebih boleh outperform dia orang. Okay, Afi dia cakap hello semua sebab Petronas. Ari kata ya ke, bukan sebab dulu ke. Okay, Syakib Sainz dengan Leclerc guna wheel config lain-lain. Low top speed untuk Sainz. Ni aku tak dapat nak clarify kan betul ke tak. Mungkin ya atau ya tidak. Sebab Leclerc tentu dia dekat back. Dia start pada belakang. Betul. Mungkin logik juga dia pakai configuration wing yang lain. Ace, aku minat F1 ni sampai main RC radio control race F1. Alhamdulillah pernah dapat thank you dan first. Pernah dapat first dan thank you.
Okey, okey. Hmm, Ni kita ada Faiz yang baru jadi speaker. Faiz. Faiz? welcome Faiz. Selamat datang Faiz. Hello Faiz, tak dengar suara lah Faiz. Adakah anda di sana Faiz? Bila kau on mic tu tak dengar suara. Ada masalah mic ke? Tak apa, cuba keluar balik, masuk balik dan kita akan invite balik jadi speaker. Okey. Okey, Hadi sambung baca sikit lagi. Lepas tu nanti kita sambung. Sementara Faiz nak masuk ni. Komen masa dia drive dengan Red Bull memang padu dia tu. Ya kan? Kalau cerita pasal Daniel Ricciardo ni masa kat Red Bull, dia bersaing dengan Max. Betul. Red Bull ni dia cuba bagikan priority lebih pada Max sebenarnya. Sebab Max tu dia muda. Red Bull dia nak pecahkan rekod driver termuda menang World Championship. World Championship, betul? Dia nak beat Alonso punya rekod. Lepas tu dia bagi kelebihan pada Max. Yang aku tahulah, yang info-info yang aku dapat ni lah. Aku tak tahu betul ke tak kan. Dia memang priority untuk Max. Betul. Okey, ni Apa-apa produk baru ke semua dari Red Bull, dia akan bagi Max dulu. Dia takkan bagi dekat Daniel. Lepas tu Daniel keluar daripada Red Bull. Dia dah dari dia macam tak penting. Okey, ni Faiz dah masuk balik. Faiz, adakah anda di sana? Faiz? Hello, Dengar dengan jelas. Boleh. Okey. Okay, Faiz, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faiz. Saya panggil Faiz tak ada masalah Ya, boleh. Okey Faiz, kita mungkin dah masuk pun dah pertengahan, tapi tak apa, aku still nak tanya soalan yang pertama yang aku tanya orang-orang lain macam Hadi, Haizim, Afif kat sini dengan siapa-siapa yang telah jawab dekat dekat komen. Okey, soalan aku pertama adalah Faiz, macam mana mula-mula kau start minat F1 ni? Aku nak tahu. Macam mana kau mula start minat F1? Baru start ke? Dah lama ke? Aku tak kisah pun. Tapi aku cuma nak tahu, nak dengar daripada peminat-peminat F1 ni macam mana mula-mula dia start minat F1. Okey Faiz. Okay. So saya start F1 ni minat daripada 2010. Waktu tu memang tengah belajar lah kan, student. Boleh dengar? Boleh dengar, jelas. Teruskan. Okay, so waktu tu student, so banyak main game lah kan. Betul. So antara banyak game yang suka main ni driving game lah kan, racing game. So waktu tu adalah PS, computer game. So kita main lah Gran Turismo apa semua. Until one point saya main F1 game waktu tu 2010 lah. F1 game ni daripada Codemaster kan. So that one daripada situlah start minat F1. At that time ada team Malaysia apa tu, satu Malaysia punya team apa dah lupa nama. Under Asia punya group tu, Caterham Lotus Racing. Satu nama dia Lotus Racing. Lotus Racing waktu tu minat main game lah. And of course masa main game tu kita pilih lah team Malaysia kan. Patriotic kan? Patriotic sebab kita Malaysian kan. So daripada waktu tu 2010 tu, waktu tu memang tak tengok F1 sebab student kan, so kita tak ada lah access kepada TV apa semua tu. Betul. Cuma kita tengok lah macam dia punya highlight of the race, highlight qualifying apa semua tu. Tapi actual tu memang tak tengok lah. Betul. And 2011 pun still continue main game. Bila dah start bekerja tu dah tinggal terus. Game memang tak masalah, F1 pun dah tak follow dah. So waktu pandemik lah 2020, waktu tu Netflix Drive to Survive lah. So nak kata new boleh consider new fan jugalah. Betul. So Drive to Survive saya tengok season 1 waktu tu, minat dekat Daniel Ricciardo lah, sebab dia punya charming dia tu lah. So dia kan joke around, suka melawak apa semua kan. So betul. sebab tu minat kat dia dululah. And then at that time tengoklah dia pun bila masuk bila tengok cerita tu dia pun tukar-tukar team apa semua kan. So dia agak struggle lah dengan different team kan, daripada Renault lepas tu pergi McLaren pula. And then start tengok balik F1 live race ni 2021 lah, last year. So masa 2020 tu kadang-kadang tengok, kadang-kadang tak tengok. Kira tak follow up betul-betul lah. Saya tengok mungkin 2-3 race dia dah perform from the whole season tu. And waktu tu memang tak ada pilih team mana sangat.
Cuma saya nampak berat kepada apa ni, Red Bull Red Bull. Max. Aha. Sebab apa? Sebab bila saya baca macam apa, bacalah dekat internet apa semua kan, dia orang cerita pasal apa, dominance of Mercedes Aha. since era kan. Aha. So, I rasa, Mercedes ni memang menang, memang tak ada orang challenge lah. Betul. Betul kan? So for the whole 7 years tu memang tak ada orang challenge dia. I tengok mana-mana team yang boleh challenge Mercedes, it turns out Red Bull lah. Kan? So dalam Red Bull pula, diorang pun ada isu diorang, which is apa, asyik tukar second driver kan. So Max kalau dia race memang tak ada support from second driver tu. And then last year pula excited because of siapa ni, Perez, Sergio Perez. On the last race he wins the race kan, from the back of the grid dia menang first, which is very impressive lah. So that's Red Bull ambil dia kan. So I rasa ini kalau Perez masuk ni memang dia boleh support Max lah, which is true lah. So last year memang dia support lah Max. And of course Max menang kan, menang last year, especially during the last lap lah. Memang excited lah tengok that last lap tu. I memang menjerit satu sampai dia sebelah dengar lah menjerit. Last my wife also dia pun suka juga dengan Red Bull. So I tengok dengan dia lah kan, both of us memang menjerit kau lah last lap tu kan. So memang I think that is the first season yang I tengok full, and then which I consider is the best season lah of F1. Betul, ramai. Sebab dia punya challenge tu kan. And yang kata amazing ni, dia datang last race tu on equal point kan. Point dia memang sama. Memang I think memang susah nak dapat lah. Betul. Kan? Dia macam back to square one. Back to square one. Win or lose. And then, itu je. Tak ada pilihan dah. Okay, so this year I pun since last year memang I dah tengok full race. So this year pun I pun still continue lah tengok full race. And then of course Discord ni pun first time I masuk, memang I tak pernah masuk Discord mana-mana. So this is the first one lah. So itulah macam mana I minat F1 ni. Start daripada minat racing game, and then stop. Lepas tu minat dekat apa, Drive to Survive, and then tengok full season last year, and then this year kira baru jugalah, tak adalah lama lah. Betul lah. Tapi cerita Faiz ni hampir sama macam aku. Start dengan game. Sama gak aku kawan aku ajak main, dan aku start main, dan start baca-baca dan tengok post previous race, tengok Drive to Survive, and then baru start and into it lah, betul lah. So aku kira aku pun peminat baru, Faiz pun peminat baru, Hadi peminat lama, Afif peminat lama, Haizi peminat lama. Okay, Faiz, tadi aku dah tanya pasal macam mana kau minat F1 kan. Tapi dalam masa sama kau pun dah cerita sekarang ni kau minat Red Bull ya. So aku mungkin skip teruslah kepada soalan seterusnya pasal Canada GP yang baru 2 minggu lepas. Apa pendapat kau tentang race tu sendiri? Ada kau suka ke, ataupun ada benda yang kau nak highlight ke? Apa pendapat kau tentang Canada GP? Okay, untuk last race ni tadi kan ada isu pasal Mercedes punya apa, modification kan, sebab because of the new technical directives tu, diorang dapat pasang second floor punya apa tu, strengthen kan. Benda tu kan. And then saya ada baca juga diorang cakap yang apa, dia buka balik semula before race tu. Sebab tak ada isu komplain daripada team kan. Of course dia orang dah komplain awal-awal lah. Pelik lah kan kenapa dia boleh pasang cepat kan. Betul. Technical directive tu keluar hari Khamis, Jumaat dah siap pasang. Itulah pelik kan. So, masa race tu dia buka balik lah. I tak sure lah betul ke tak dia buka, tapi I tengok dia punya one good thing about Mercedes ni, dia punya apa, reliability lah. So from start of the season sampai sekarang memang tak ada breakdown lah kan. So memang dia orang reliable lah. And then untuk Ferrari pula, of course lah dia orang memang ada isu reliability dengan engine. Very similar with Red Bull lah. Red Bull masa first early season dari tu pun dia orang ada problem dengan fuel system kan. Betul. So most of the team dia orang agak struggle dengan reliability lah, tapi Red Bull dia dah start improve in terms of reliability. Cuma Ferrari dia start dah ada banyak problem pula. So agak kesian lah, sebab saya nampak fighting antara Ferrari dengan Red Bull ni memang agak kuat lah. So nak bagi dia orang interesting kan, kalau kita nak satu team tu menang, conquer the whole season tu,
tak syok lah kita tengok kan. Kita nak ada fight. Betul. Especially dengan design baru ni kan. Regulation baru, kereta baru, dia nak kereta ni nak follow up each other dengan dekat kan. So far masa awal season itu memang nampak lah dia orang boleh keep up with each other. Dia orang boleh follow dekat-dekat. So as the season progress ni nampak banyak kereta yang kat belakang ni dah susah sikit nak follow belakang. Betul. So kalau kita tengok yang macam Carlos Sainz nak kejar Max kan. Masa dalam 10 lap terakhir macam tu. Of course Max ni dia dari segi defense dia memang terror lah. But at the same time Carlos Sainz pun I tengok dia kalau compare dengan Leclerc dia kurang sikit kan dari segi performance dia, especially during race lah. Qualifying pun sama lah, dia memang agak kurang performance. So nak kata dia ada chance tu ikutkan ada chance, cuma dia punya chances tu akan berlaku bila Max buat kesilapan. So masa yang lap hujung-hujung tu dalam 10 lap terakhir tu Max memang dia tak buat kesilapan langsung lah. So dia just focus on completing the race, at the same time defend lah. So dia pun tahu area mana yang kereta dia laju, especially straight line memang dia laju. So masa straight line tu dia kau lari lah, especially dia adalah charging battery apa semua tu kan. So interesting lah, cuma final fight tu tak ada overtake tu tak ada lah. So hopefully macam kalau Sainz potong Mac potong kalau Sainz balik kan, and so on lah. Betul, faham. Ada satu race itu masa race kedua ke ketiga yang kita tengok yang Mac dengan Leclerc potong-potong ada kan. Itu memang best tengok lah. I lupa race mana. Betul. So that kind of fight tu yang kita nak kan. Dia orang potong lah. So macam yang Canada ni kurang sikit lah overtake tu. Yang banyak overtake pun Leclerc, tapi masa race pun tak banyak highlight dekat dia kan. Itulah. Lebih kepada dekat Jeddah. Ya. Yang break sama-sama dekat DRS. Ya Jeddah. Tak nak bagi peluang untuk DRS kan. Ya. Betul. Aku setuju dengan apa yang Pak cakap pasal yang Carlos Sainz tu lah. Tapi kalau katalah Leclerc kat tempat Carlos Sainz hari tu, memang aku rasa akan ada fight yang macam kat Jeddah hari tu lah. Itu confirm lah. Cuma Carlos ni aku macam mungkin aku tak pastilah sebab aku tak baca itu detail pasal Ferrari lah. Tapi aku tahu sikit-sikit. Tapi itulah. Tapi aku setuju juga dia nak kejar point juga. Carlos tu point dia ke bawah sangat. Betul, dah jauh kan. Dia kalau dia push pun takut dia terbabas lah, rugi point. Okay, Faiz, sebab kebetulan kau minat Red Bull kan. Aku nak tanya sikit lah pasal Red Bull. Sebab masa Kanada hari tu, masa free practice, masa racing, mungkin masa free practice Checo ada problem lah. Dia mungkin driving punya kesilapan yang dia buat. Tapi masa race dia ada masalah engine. Adakah nanti in the future race ada tak agak-agak kau rasa Red Bull pun akan ada masalah? So sebab dulu ada engine yang sama kan. Walaupun jentera yang berbeza, orang kata kereta yang berbeza, tapi sebab kadang-kadang benda ni akan dalam bentuk cycle tau. Kalau lepas ni mesti orang ni pula akan jadi DNF. Kau rasa Max, kau rasa je, aku tak adalah mesti confirm kan. Kau rasa kereta dia akan reliable lagi ke akan ada jadi DNF ni atau macam mana? Tak tahulah nak kata dia punya kereta reliable ataupun tak, but whatever problem yang dah berlaku dekat kereta Checo tu, dia akan buat investigation kan, and then of course they will implement anything lah, correction ke apa dekat both of the car lah supaya benda tu tak berlaku lagi. Because kalau dengar Red Bull pun dia memang dah banyak 4 ke 5 DNF dah. And dia boleh belajar lah daripada problem yang dia orang dah jumpa tu kan. And mungkin akan berlaku satu kali lagi lah. I rasa satu kali lagi. Satu kali lagi lah. Tapi dan of course kalau kita tengok macam last year punya season, kita tengok yang between Red Bull dengan Mercedes, diorang banyak kali take engine penalty, diorang tukar engine kan. Especially Mercedes lah. Betul. Bila at the end of season tu Mercedes banyak kali tukar engine dekat Lewis. And bila dia tukar engine, dia pakai mode yang memang mode kau-kau power gila engine dia. Kan? Memang dia lenjan betul kan? Memang dia lenjan. Walaupun dia start belakang, dia boleh kejar sampai ke depan. Memang itu power gila kan? Ya. Memang itu sprint. Dia memang maximum output lah. So,
memang waktu last year tu memang dia orang doesn't matter lah engine reliable ke tak reliable ke, as long as dia boleh maximum output, boleh kejar kan. So get the dia orang kata panggil apa ni, damage control. Damage control walaupun start belakang, at least dapat some point lah kan. So this year ni banyak tengok macam dia orang still tak adalah bagi output maksimum dekat engine. Dia orang masih macam apa, berhati-hati lah sebab dia baru start season kan. Betul. So mungkin hujung-hujung season tu akan berlaku baliklah semula macam availability punya program. Sebab waktu tu engine pun dah banyak cycle, dah banyak race kan. So engine pun memang akan degrade over time. So mungkin sebab sekarang race pun kita tengok makin lama makin banyak event kan. The whole season sekarang 22 race. Dulu tak banyak kan. Dulu macam 12 je. So bila dah banyak sangat race per season tu, engine confirm cepat rosak kan, cepat degrade. So dia tak boleh edit betul-betul lah kan untuk every race. Ya betul. So mungkin lepas summer break ni diorang akan start lah ambil engine penalty untuk replace engine baru kan. Betul. So memang expect lah akan berlaku benda tu juga sebab memang race banyak kan. So and of course setuju lah kot I punya pandangan lah. Okay. Mantap. Aku suka Faiz punya perbincangan. Ada isi. Faiz. Ya. Aku bagi amaran dulu Red Bull ni untuk race akan datang, diorang akan berlagak sama sendiri tau. Title contender Max dengan Perez akan berlagak confirm. Hai. Mana tahu. Tak tengok lah nanti. Okay, nanti kita tengok balik Kita tengok sama-sama pelan-pelan. Okay, sementara aku tanya soalan-soalan selanjutnya. Aku baca komen sikit lah. Okay, daripada Azwan. Dia kata sayap Tsunoda kali ini okey. Azerbaijan hari tu balut dengan tape je. Okey, Afiq kata melambung harga tape lepas ni. Okey, Azim kata lain kali pakai gam gajah je. Itulah aku pun tengok kelakar gila masa dia orang tapekan tu je kan. Macam engineer dengan tape tak boleh dilepaskan macam tu lah lebih kurang kata kan. Okey, soalan seterusnya aku rasa kadang-kadang tak payah, tak cerita dah. Kita lompat kepada untuk next race untuk minggu ni. Iaitu British GP. British GP ni one of the orang kata controversial punya race juga last season kan. Betul. Baru lap pertama dekat turn 6 Cops kita bagi Cops punya turn high speed punya turn seleko tu pelanggaran antara Lewis dengan Max yang menyebabkan Max DNF. Dan dekat tempat yang sama juga dekat lap 50 waktu tu siapa namanya Lewis dia macam tolak Leclerc sampai ke gravel dan dia berjaya dapatkan nombor 1 lah. Okey, aku tanya Hadi dulu lah. Hadi macam orang lama kan. Hadi, untuk British GP ni kau rasa apa kau pandangan kau ada perubahan daripada Mercedes ke, ataupun memang Max akan terus jadi juara ke, atau Ferrari buat comeback ke, terutama Leclerc? Kau rasa macam mana Hadi? Bagi aku tim Mercedes ada improvement, tapi yang akan lebih-lebih perform Red Bull lah, sebab aku tengok gentle dia memang sangat-sangat stable untuk jalan lurus. Untuk corner-corner kecil ini pun dia boleh ambil. Lagi satu tim-tim yang macam Lando pun dah buat kejutan untuk track ni. Karena British ni depan fan dia. Cuma yang kerisauan aku pasal ni aku cerita pasal general lah, pasal McLaren. McLaren ni ada punya prestasi dia naik turun lah. Ada race dia kat atas, ada race dia kat bawah. Tapi dekat middle punya ni lah, dekat middle punya table lah. Tapi kejap kat atas, kejap kat bawah. Tu lah bila kau cerita pasal Lando. Dia sebab regulation tukar. Tu dia jadi pilih naik turun. naik turun macam porpoising pula naik turun. Regulation tukar kan, macam ni wing baru, spek baru, diorang tak dapat lagi nak loophole yang betul. Macam Red Bull dia dah jumpa lah loophole dia. Betul. Macam tim-tim lain masih struggle ni cari loophole. Tu lah, sama juga dengan McLaren. Betul. Yang satu cost cap.
Kau spek pun dia tahu tak boleh nak main bedal lah barang-barang untuk buat testing pun tak boleh. Faham, betul, Dia betul. kena hati-hati. Betul. Setiap every improvement tu dia kena betul-betul pick up apa yang dia nak improve dan pilih lah. Dia tak boleh main try cuba-cuba semua everything kan. Yes, macam dulu Mercedes masa sebelum cut cost ni, Hmm. diorang bawa part 6, 7 part tau, part baru untuk setiap satu circuit. Aha. Tim lain 2, 3 je. Betul. So sangat advantage lah untuk tim Mercedes. Betul. Yalah duit diorang besar, menang banyak kali. Betul. So FIA dia buat cut cost ni untuk bagikan sama rata. Nak bagi nampak racing lah, betul-betul racing. Betul. Bagi nampak close racing lah. Tapi setakat ni aku tak nampak sangat lah close racing tu. Cuma mid table je nampak dia orang fighting sekarang ni. Yang depan dengan belakang macam jauh tinggal. Okey lah. Itulah masa kita nampak lagi. Betul. Okey, tak apa. Okey, Afif. Soalan yang sama. Apa kau rasa pasal British GP minggu ni? Kau rasa macam mana? Tak kisahlah apa yang kau rasa. Max akan still juara, merampas balik kemenangan yang oleh Lewis Hamilton yang aku rasa kotor. Walaupun aku minat Merc, tapi memang dia kena duduk 10 second kan kat pit. So bagi aku FIA buat kerja dia. So aku rasa dia memang salah. Kau rasa macam mana? Cuba kau cerita sikit. Kalau British GP lah, bagi aku harap Max menang lah. Sebab tahun lepas punya insiden tu pun bila Hamilton langgar kereta dia, memang frust gila masa tu. Dan Max memang ada chance nak rampas balik kemenangan Hamilton tu. Dan aku yakin lah Checo memang akan buat kerja dia lah. Yang tahu tu tahu je lah. Dan bagi aku ada chance lah pasukan Williams score point lagi. Lebih-lebih lagi Albon lah. Albon memang perform gila tahun ni. First point dia dengan Williams dekat Australia. Jadi aku rasa Williams memang ada chance dapat point dekat British Grand Prix lagi. Tu je. Tu pendapat aku. Okey. Itulah aku pun mengharapkan ada, aku tak nak, kalau boleh tak ada driver yang tak ada point lah. Aku harapkan Latifi and Mick cepat-cepat dapatkan point lah. Macam tak ada. Aku rasa macam sedih je bila ada, sebelum ni aku rasa macam sedih je bila ada team tak ada point. Tapi sekarang ni aku rasa sedih pula kalau driver tak ada point. Sebab tinggal 2 orang tu je yang tak ada point aku rasa. Mick dengan Latifi kalau tak silap aku lah. Okey, lanjut kepada Haizim. Sama soalan dia. Haizim, British Ya, GP, saya. apa pendapat kau? Apa pendapat kau tentang this Hai. British GP? Ini soalan yang besar ni. Kalau Lewis Hamilton menang, boleh rampas. Boleh rampas. Tapi jangan lewat sama kejadian tahun lepas. Kalau tahun ni Checo boleh kot, boleh halang kot Max. Boleh halang Max Sebab memang kalau ikutkan last 5 race, bukan 5 race, ikutkan stat untuk 5 tahun ke belakang, memang selama 5 tahun ni 4 tahun yang Lewis menang. Sebastian menang sekali je. So memang Lewis Hamilton macam tahu lah, ni rumah dia kan, tahu pasal race ni. So kau rasa memang Lewis memang boleh podium ke, pole ke, atau macam mana? Tengok pole dulu. Kalau tak boleh, menang lah. Menang all lah. season. Okey. Ada tambahan lain tak selain tak tahulah bila Alonso nak menang sebab kalau rasanya macam takut bersaru pula. Itulah aku nampak season ni Alonso terkenal dengan dia punya defensif je. Attack pun ada, tapi kalau orang nak potong dia memang punyalah payah. Kecuali dia macam masuk pit ke apa kan. Dia punya defensif tu memang jahat lah aku rasa. Okey lah, terima kasih Azim. Okey. Sama. Okey, Faiz. Soalan sama juga. British GP. Apa kau rasa? Red Bull masih menjuarai ke atau macam mana? Faiz, adakah kat sana? Okey, Faiz. Cuba sekali Faiz. Okey, tak apa Faiz. Faiz boleh keluar dulu. Untuk masuk balik, kita invite balik jadi speaker lah. Kita tengok sekejap. Sementara tu kita tengok pada ni komen.
Okay, Afif je. Okay, Afif kata dia ada mic problem. Kejap dia keluar betul dia masuk balik. Okay. Okay, Faiz. Sekejap aku invite balik ya. Faiz, kejap je. Okay. British GP. Aku bagi pendapat aku dululah. Aku sebenarnya kalau tengokkan daripada pengalaman, yes. Aku daripada 5 tahun terakhir, 4 tahun yang Lewis menang. Cuma sekali tahun 2018 je Sebastian Vettel menang lah. Tapi kalau tengok dia punya current condition ni, orang kata current punya prestasi semasa, memang aku dapat rasakan memang siapa ni, Max Verstappen boleh menang macam tu je lah. Cuma aku harapkan Leclerc boleh fightkan dengan Max lah. Bukan aku nak suruh Max tu kalah, tak. Tapi adalah persaingan yang sihat kat situ. Aku sebagai Mercedes fans, aku nak harap janganlah sampai Lewis Hamilton ni tak dapat pole. Kalau boleh dapat pole, paling sikit pun top 5 lah Okay, Faiz, aku nak bagi daripada soalan yang sama, Faiz. Pada British Hello, GP. Dengar loud and clear. Faiz, Okay. British GP, Uh, apa pendapat kau? British GP ni kontroversi punya race Betul. from last year. Aku tengok hari ni berapa kali tengok highlight tu. So, aku nak study juga kan. So, nak cakap podcast, kalau tak study tak tahu juga kan nak cakap apa kan. Okay, apa kau rasa? Okay, so chances Lewis nak menang tu mungkin agak susah lah sebab dia punya kereta pun masih tak dapat performance yang diorang nak kan. And then at the same time Ferrari pun since race before ni pun, yang sebelum ni memang dia dah ada reliability issue. So this British GP ni I rasa Mercedes dia boleh pergi top balik semula lah together with Red Bull. So dua-dua ni akan fight. Mercedes macam biasalah, I rasa dia akan still consistent. Cuma dari segi upgrade tu I tak nampak pun recent news yang diorang ada apa-apa upgrade dekat kereta dia, except yang diorang pakai second floor punya strength tu je lah kan. Betul. So untuk Mercedes menang tu agak susah sikit lah. Tapi I ada juga baca pasal yang Russell kalau dia menang, maksudnya dia menang lebih daripada Lewis punya point lah kan, for this particular race. Maknanya dia dah boleh, kita dah boleh consider dia tu memang hebat. Dia dah boleh kalahkan 7-time world champion. Betul. Dalam kereta yang sama. Sebab dia young talent kan. So young talent ni macam kita tengok lah Max, Josh, lepas tu Leclerc, Lando. So semua ni diorang memang power lah. Memang power. Cuma diorang tak ada jentera yang boleh drive diorang. Except yang sekarang ni Red Bull dengan Ferrari lah yang betul-betul ada jentera yang kuat untuk menang race kan. And then Russell pun, even kalau tengok last 2 years, Russell kan dia pernah ganti Lewis sekejap. Waktu tu Lewis kena COVID kan. So bila dia ganti Lewis tu, with that very powerful car, dia boleh ikutkan race tu, dia boleh menang. Cuma problem dia masa dia tukar tayar kan, masa dia masuk pit tukar tayar salah apa semua tu, dia tak boleh menang. Kalau ikutkan memang nampak sangat lah Ferrari punya kereta tu memang kuat. Even Josh boleh drive kereta tu up to the point dia memang lagi power daripada Bottas waktu tu. And so cuma this year memang Mercedes agak struggle dengan dia punya kereta, dia punya design lah. And Mercedes satu, nak komen sikit pasal McLaren. So masa pre-season testing hari tu, McLaren ni antara kereta yang orang kata ish power lah. Sebab apa? Dia orang tak ada porpoising, genjut-genjut kan. Waktu pre-season tu memang tengok banyak kereta memang bergenjut-genjut lah. Semua team lah kecuali McLaren. Memang dia orang dah figure out macam mana nak seal the underfloor tu supaya tak ada porpoising apa semua tu. Tapi bila start season tu ada orang alamak duduk bawah pula. Ingat kan power lah kan, boleh lah masuk at least top 3 ke team kan. Cuma sebab I pun berharap juga McLaren boleh fight sama-sama, especially Lando lah. Sebab Lando ni dia memang power. Kalau kita tengok race dia dengan Ricardo, memang dia outperform lah Ricardo, walaupun Ricardo tu lagi senior pada dia. Even Ricardo pun dulu dia Red Bull kan, Red Bull punya driver. So I ikutkan I nak fight orang muda tau. Macam
currently kita ada Max, Leclerc, Josh memang dah ada kereta lah. Betul. Okay, and kita nampak dia memang perform lah kan. And then Lando, sayang lah McLaren ni dia tak dapat lagi sediakan jentera untuk Lando ni untuk fight dia orang. So untuk McLaren I memang nampak so far upgrade memang tak ada beritalah dia orang nak buat upgrade apa-apa dekat kereta dia orang. Minor upgrade lah kot, tapi dari segi performance tu memang tak boleh lah kot kejar lagi. Even Mercedes pun dia orang tak boleh nak kejar. And then Mercedes kita nampak sikit-sikit improve kan, sikit-sikit improve. Ini mungkin dengar juga rumor dia cakap yang Mercedes nak buat major upgrade sebab benda ni dekat British GP kan. Diorang punya home event, home race kan. Home race, so memang mungkin sama ada dia buat upgrade ke, mungkin dia tune engine maximum ke, tak tahulah kan. Tapi itulah, kita tengoklah macam mana, tengok masa free practice ke qualify, tengok macam mana Mercedes punya performance kan. Betul. Tapi I rasa mungkin Red Bull menang lagi kot. So far dari segi reliability Red Bull dah nampak okey, cuma itulah yang Perez je lah masalah dia kan, tak tahulah kenapa kereta dia tu. And then Ferrari mungkin diorang dah identify apa problem diorang, so mungkin these two top team masih akan berentak lah untuk final untuk British GP ni. Itulah saya punya komen. Okay, mantap juga Nurul Faiz. Aku nak cuit sikit pasal young driver lah. Sebab kalau kita tengok race-race semua, kita dah nampak dah bibit-bibit pertukaran generasi baru. Maksudnya contohnya Max, George, macam cakap Lando. Dia orang ni memang dah race dah lama kan, sekali daripada dia orang kecil. Ada yang dah race sama-sama semua. So dah nampak dah pertukaran generasi baru. Dia orang ni yang akan take over nanti, satu hari nanti akan Max dah memang dah jadi juara dah, tapi yang lain ni akan mula follow macam George, Lando semua akan follow lah. Kita dah nampak lah perubahan kat situ. Okay, aku rasa kita ni dah lebih sejak lebih lah. Kita pun dah cerita pasal British GP. Kita kepada soalan terakhir. Soalan terakhir ni simple je. Korang punya prediction, ramalan untuk British GP, untuk podium. Aku nak start dengan Faiz. Kau rasa podium, siapa yang akan dapat podium? Prediction je, tak kisah siapa-siapa. 1, 2, 3. Tak tersusun boleh, tak tersusun boleh. Oh, okay. Aku rasa first Max lah. Second siapa Leclerc kot. Leclerc okay. Number 3 mungkin Russell ataupun Checo. Either one lah. Okay, thank you Faiz. Okay, seterusnya aku nak tanya pasal Kak Haizim. Haizim, ada lagi tak kat situ Haizim? Prediction ataupun ramalan untuk podium. Podium dekat British GP. Haizim. Okay, tak apa. Afif, kita boleh dengar Afif. Nanti Haizim kita ingat balik. Afif, untuk ramalan untuk podium. Yang nombor 1 semesti Max. Yang nombor 2 boleh jadi Checo atau Russell. Salah satulah. Russell atau Checo. Yang nombor 3 ni harap Lando lah. Lando tak pernah dapat home podium lagi. Jadi aku harap lah dia dapat tahun ni. Okay, lain sikit. Okay, terima kasih Afif. Prediction dia Max, lepas tu Russell atau Checo kat 2, dengan P3 dia nak Lando Norris. Okay, kita kembali kepada Haizim. Haizim baru masuk, tadi dengar dia punya mic. Ya. Okay. Mic rosak. Ramalan untuk ataupun prediction untuk British GP. Yang juara Lewis. Yang tempat kedua sama ada Checo atau Russell. Tempat 3 Leclerc, Lando atau Bottas lah. Bottas macam Bottas Okay. Okay, terima kasih Haizim. Okay, Hadi. Prediction British atau ramalan untuk British minggu ni. Nombor 1 aku nampak macam Max paling layak untuk dapat nombor 1 sebab dia nak bayar dendam untuk season lepas. Balas dendam betul. Nombor 2 boleh kata ke Checo.
sebab dia dah tukar reliability baru. Mungkin gear yang rosak tu tak tahu engine ke gearbox. Dia tukar mesin perform itu. Suruh pergi. Nombor 3 sama ada Lando boleh naik. Kalau jadi income juga ataupun rasa lah. Nombor 3 Okey. rasa atau Lando je tu. Okey. Last kali biar aku yang jawab untuk prediction atau ramalan. Aku rasa kalau secara realistically memang aku rasa semua akan pilih Max punya lah. Untuk sekarang, untuk prestasi semasa, memang Max nampak menjuarai lah untuk next race. So aku rasa mungkin Max. P2 susah aku nak cakap, tapi aku boleh kata Leclerc. Leclerc pun dah tukar PU baru. Bukan setakat Checo, Leclerc pun boleh. Ketiga ni yang aku rasa susah aku nak pilih. Aku rasa macam banyak sangat nama. Aku tak tahu nak pilih mana. Tapi sebab aku minat Merc, aku akan letak juga nama satu Merc. Aku lebih kepada George Russell berbanding Lewis Hamilton lah. Macam tu lah. Tapi kita tak tahu, kita tengok juga. So itulah aku punya ramalan atau prediction untuk British GP. Okay. Aku rasa Drama dalam drama untuk Silverstone ni banyak tau. Ayam meletup lah. macam-macam. Benda tu kita tak predict lah. Benda kita tak boleh predict. Kita ayam meletup. Kalau ada hujan lagi lah. Lagi best. Tengok. Kau ni nak hujan pula. Janganlah. Okeylah. Aku rasa kita pun dah bersiaran selama 1 jam 21 minit. Dah 1 jam lebih dah. Aku rasa kita pun dah di hujung ni lah kita punya podcast lah. Okay, aku nak ucapkan kepada semua yang join. Contohnya Nick, ada Azwan, Syakik, John Friday, ada juga yang sebelum-sebelum ni yang dah keluar, ada siapa Bobo dan lain juga. Terima kasih juga kepada Hadi sebagai moderator. Terima kasih juga kepada speaker yang datang. Aku harap korang join juga untuk next podcast ataupun siapa-siapa yang kat bawah tu boleh join juga. Kita nak bincang macam ni je. Tak ada macam teknikal sangat. Kalau ada ilmu pasal teknikal, kita mendapat ilmu. Kalau tak, kita tanya-tanya macam ni je. Kita berborak santai. So aku tak cakap terima kasih kepada Afif, kepada Faiz dan Ku Haizim. Walaupun banyak kali keluar masuk, nak juga jadi speaker. Aku sangat macam rasa terharu lah. So aku boleh katakan untuk podcast episod 1 pilot ni, aku rasa aku boleh katakan berjaya jugalah. Dan aku harap podcast ni akan diteruskan untuk next untuk diteruskan lah, terutama post race. Sebab bila post race baru sedap nak bercerita kan, dia macam masih hangat, dia punya berita tu masih hangat. Macam ni dah macam dah lama kan, macam dah tak ingat dah pasal race hari tu. Okay, ada kata-kata terakhir Hadi, kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir tak ada, tapi untuk Petronas je lah. Aku bagi message kat Petronas ni. Aku buatlah tim satu untuk Malaysia punya. Asyik buat sponsor dari tahun berapa. Sponsor. Itu lah Rebo sponsor tak dulu. Sekarang ada tim. Petronas bila ada tim. Itu je lah. Okay. Marah betul. Okay, Afif, kata-kata akhir untuk F1 ke, untuk British ke, untuk podcast Borak F1 ke, Afif rasa macam mana? Apa kata-kata terakhir? Satu je, aku harap podcast ni lagi ramai orang lah yang join. Betul. Dan juga lagi ramai speaker lah. Betul. Itu je lah harapan aku. Okey, mantap. Terima kasih Afif. Seterusnya okey, terima kasih Afif. Faiz macam mana kata-kata terakhir? Apa kata terakhir, kita jumpa akan datang lah episod 2 pula. Okey, episod 2 ataupun kita bagi post lah. Hari ni sebab aku tak tahu datang apa, aku boleh je episod first. Terima kasih pada audition pula. Audition yang bawah ni, Elino, John Friday, Azwan, Syakik. Nak join dengar kita orang bebel kat sini. Next time kalau you all nak join pun, sila tangan tu, tekan je. Nanti kita invite untuk buat santai je. Mungkin next podcast ni kita akan buka awal sikit lah. Mungkin dalam pukul 10 pun. Sekarang pukul 11 tu macam lambat juga sebenarnya. Kalau ke pukul 10 kita kena cari masa nanti lah. Tak apa, nanti kita bincang balik. Okay, Haizim boleh cakap kata-kata terakhir. Dia ada lepas tu. Saya harap pasukan Mercedes kembalilah
part pertama. Begitu juga dengan Luis. Kerana Petronas lah penaja bangga kita. Kita orang pun nak juga Luis dia cakap rekod Michael tu. Tapi sayang tahun lepas tak dapat. Okay, Tajul apa kau punya tu? Aku kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Tadi sebenarnya aku cerita dah kata-kata terakhir, tapi tak apa aku cakap juga. Aku kata terima kasih kepada semua, audience ke, speaker ke, ataupun yang komen sekalipun, sebab dah join kami. Aku akan cuba untuk teruskan juga untuk episod-episod seterusnya. Okey lah. Dengan itu aku tutuplah podcast ini. Okey, terima kasih kepada semua lah. Okey. Okay, thank you semua. Thank you John. Assalamualaikum semua. Okey, bye semua. Bye semua. Bye. Kita pasang lagu dulu.